Okay. Teori yang ketiga iaitu teori konstruktivisme. Di mana tokoh-tokoh yang memperkenalkan teori konstruktivisme ni adalah James Piaget, Vygotsky, dan ada lagi lah beberapa nama tokoh yang glamour dalam perkenalkan konstruk. Okey, psikologi konstruktivisme ataupun teori konstruktivisme. Teori ini di mana ianya menekankan pembelajaran merupakan suatu proses yang aktif dan pelajar dapat membina konsep baru ataupun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman mereka. Jadi terms dia konstruk. Jadi pelajar ni mesti dapat membina sesuatu pengetahuan ataupun kemahiran tu berdasarkan pemerhatian mereka sekeliling, sama ada berdasarkan pengalaman mereka, pengalaman rakan mereka dan persekitaran mereka lah. Okay, tadi korang dah belajar teori behavior lebih kepada tingkah laku, di mana contoh yang paling mudah ada reward, ada punishment. Okay, teori kognitif lebih kepada aktiviti yang kita boleh masukkan berdasarkan proses berfikir pelajar. Contohnya berdasarkan taksonomi Bloom lah, kita ada 6 aras tadi kan. Pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan juga penilaian. Jadi macam mana kita nak create sesuatu aktiviti tu berdasarkan aras-aras pemikiran. Manakala untuk teori konstruktivisme, jadi aktiviti yang kita hasilkan ataupun kita bina mestilah dapat membina pengetahuan pelajar. Okay? Jadi setiap individu ni dia mempunyai perwakilan pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman yang pernah mereka alami. Okay? Dan pembelajaran ni dia akan berlaku apabila ketidakseimbangan dalam pengetahuan sedia ada mereka dan mereka akan dapat satu knowledge yang barulah. Okay, contohnya yang paling mudah sebelum ni, korang nak belajar masak nasi ayam ataupun nasi goreng lah, nasi goreng. Jadi sebelum ni korang perhatikan mak korang masak nasi goreng. Nak buat nasi goreng kampung, kita akan tumbuk bawang, bawang merah, bawang putih, belacan sikit, ikan bilis, lada cili padi itulah. Kita dah tumbuk-tumbuk bagi hancur, lepas tu kita tumis. Kita tengok mak kita letak telur ataupun letak ayam ke dan sebagainya kan. Dah masukkan nasi semua, kita dah gaul rata semua, dah letak perasa, siap nasi goreng. Itu yang kita belajar berdasarkan pemerhatian ataupun pengalaman kita lah. Tapi bila masuk ke kelas, contohnya kelas tu adalah kelas catering yang melibatkan kita kena belajar berdasarkan prosedur. Jadi bila kita nak siapkan satu nasi goreng untuk hotel dan sebagainya kan, jadi kita memerlukan prosedur yang lengkap lah. Maksudnya kita nak kena sediakan bahan ni ikut kuantiti. Dia ada per gram. Kalau ikut resepi mak kita main campak-campak, dia tak ada kuantiti yang spesifik. Jadi bila kita masuk dalam kelas, dia ada amount quantity. Contohnya bawang ni ada kena guna 2 biji ataupun 2 ulas kan. Bawang putih kita guna 2 ulas, 3 ulas. Ikan bilis maybe dalam berapa ekor lah ataupun dalam segenggam dan sebagainya kan. Mesti dia ada amount yang spesifik. Telur pula guna telur sebiji ataupun guna kuning telur sahaja dan sebagainya. Jadi itu adalah prosedur. Itu adalah konsep baru yang kita dah belajar. Mesti ada amount. Tapi berdasarkan pengalaman lama kita main campak-campak. Jadi bila kita dah berdasarkan pengalaman dan kita dapat knowledge yang baru, kita mula konstruk diri kita. Kalau kita nak kena buat banyak, kita kena banyakkan kuantiti. Okay? Itu proses lah, proses belajar. Jadi implikasi teori konstruk ni dalam proses pengajaran, di mana yang pertamanya guru dapat menggalakkan pembelajaran melalui penemuan. Maksudnya bila mereka perhatikan berdasarkan pengalaman mereka, berdasarkan pengalaman sedia ada mereka mula untuk meningkatkan pemahaman mereka melalui penemuan lah. Yang keduanya, guru dan pelajar ni dapat berinteraksi secara aktif dalam konstruk. Dan yang ketiga, guru menggunakan turutan yang paling efektif memberikan pengetahuan. Maksudnya guru ni dia dapat merancang sesuatu aktiviti tu dengan lebih efektif lah.
Dan yang keempatnya, guru dapat menyesuaikan pengajaran mengikut kefahaman pelajar. Maksudnya bila kita dah bagi berapa kuantiti yang perlu kita nak siapkan resepi nasi goreng kampung contohnya. Jadi pelajar ni dia dapat sesuaikan ikut kefahaman mereka lah. Kadang-kadang ada pelajar ni dia tak boleh main campak-campak. Takut tak jadi kan. Jadi bila kita dah susun ikut spesifik amount tu, mereka lebih faham dan mereka dapat sesuaikanlah ikut kuantiti yang diorang nak. Okay. Jadi setiap teori tu dia ada kelemahan dan dia ada kelebihan dia lah. Di mana kalau teori konstruktivisme ni, kelebihan dia ataupun kekuatannya, pelajar ni dapat menerjemahkan sesuatu secara realiti dengan pelbagai kaedah dan pelajar dapat menangani masalah sebenar dalam pelbagai bentuk. Jadi dia boleh konstruk knowledge dia, dia boleh konstruk kemahiran dia mengikut keadaan lah. Manakala kelemahan teori konstruk ni pula, dia tiada keseragaman. Maksudnya contohnya kita ada 15 pelajar yang guna aplikasi multimedia kita. Jadi dia tak ada keseragaman. Setiap orang tu dia akan bina knowledge mereka tersendiri. Mereka ikut kefahaman mereka. Okey, kelebihan pembelajaran secara konstruktivisme ni juga, di mana yang pertamanya dia dapat meningkatkan cara berfikir dengan lebih baik lah, dan dia dapat meningkatkan kefahaman dan juga proses mengingat mereka tu lebih bagus dan mereka lebih yakin serta mempunyai ataupun meningkatkan kemahiran sosial mereka. Maksudnya dia boleh berinteraksi, kita nak konstruk, dia mesti berhubung kait dengan orang persekitaran dia lah, orang sekeliling dia, dan aktiviti ni lebih menyeronokkan lah. Contoh yang paling mudah yang korang boleh guna dalam teori konstruktivisme ini adalah strategi pembelajaran collaborative learning dan juga cooperative learning. Biasanya kalau korang dah belajar dengan saya dalam teknologi animasi, korang dah biasa guna pelbagai kaedah pembelajaran abad ke-21 kan, yang lebih kepada grouping. Jadi dia dapat meningkatkan kemahiran sosial lah, bekerjasama, saling bantu-membantu, dan setiap pelajar tu dia ada peranan mereka sendiri. Macam itulah dia punya konsep teori konstruktivisme. Okey, apa yang korang kena buat? Ada dua benda yang korang kena buat. Yang pertama, apakah hubungan antara ketiga-tiga teori psikologi tersebut dalam pengarangan multimedia? Apa hubungan? Dan juga yang tugasan yang seterusnya, korang kena dapatkan reka bentuk produk, sama ada korang boleh tengok dekat Play Store ataupun website ataupun AR produk ataupun VR produk ataupun apa-apa produk yang berunsurkan multimedia. Korang kena screenshot reka bentuk tersebut dan korang kena terangkan adakah reka bentuk ini menggunakan teori apa. Okey, menggunakan teori apa dan terangkan. Kalau contohnya korang ambil quiz adalah di bawah teori behavior iaitu latih to be. Tingkah lakulah bila mereka buat latihan tu, mereka dapat meningkatkan kefahaman mereka. Itu kalau teori behavior lah. Contohnya kalau korang nak pilih reka bentuk yang lebih kepada teori konektivisme, kognitif, berfikir, korang kena cari reka bentuk yang di mana mereka dapat buat sesuatu dan dapat meningkatkan kefahaman mereka berdasarkan taksinomi Bloom. Ataupun korang nak guna teori konstruktivisme ni, korang cari aktiviti yang lebih kepada membina pengetahuan pelajar, dikonstruk knowledge seseorang pelajar tersebut. Jadi korang boleh pilih salah satu lah. Korang hanya cari satu sahaja reka bentuk dan terangkan teori apa yang korang rasa pembangun tu terapkan. Okey? Jadi tak perlu buat main-main untuk aktiviti ni. Okey, terima kasih kelas. Itu saja untuk topik yang keempat ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua.